Rakam. Leh tu. Nah, saya menang tau 1-0. Nak lagi? Nak join tak? PS? Nak join tak? Viral tu. Menarik tu. Tajuk-tajuk ni macam semua Ramadan lah. Nikmat. Siapa buat tajuk? Si Izam. Nikmat lagi apa? Keistimewaan tu tak? Kalau sama perkataan tak payah sama je. Nikmat lagi. Azab. Azab pula lagi. Wah. Contoh macam rahmat ni kan. Tajuk dia ialah tapi rahmat dia yang macam tadi ada spesifik gitu tu. Yang tajuk-tajuk dia. Tajuk. Okey. Mustajab doa. Benda ni macam sebenarnya Ibrah pun boleh ambil sama macam tu. Dia macam just nak sama. dengar lain-lain daripada ustaz lain-lain lah. Tak, sebenarnya sama. Sama sebenarnya. Tapi nak dengar. Bani kalau nak tahu tajuk tanya saya. Saya boleh detailkan sampai semua orang tak akan touch benda yang sama. Saya tanya. Kita ada Quran, ada sedekah. Quran ada tu qadar, ada Quran saya ni Syekh Karim. Syekh Karim. Dia datang tu. Syekh Karim 5 Mei. Dia memang spesifik Al-Quran. Bolehlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hormati tuan dan puan jemaah surau Al-Husna, Musalla Al-Husna. Dia panggil musalla. Sebab apa panggil musalla? Sebab itu bahasa Arab. Betul. Surau ada tak dalam bahasa Arab? Tapi kalau macam tu boleh tak buat tahiyatul masjid? Tak adalah. Betul. Ke macam mana? Sebab surau atau musalla ni dia boleh je berubah. Lepas ni nak buat dekat depan sana ke, betul tak? Itu jadi dia tak boleh panggil masjid. Kalau masjid tu dia kat situ je. Okey. Dan kemudian untuk hari ni dah masuk
9 ke 10? 10 ada orang dikira. Kalau dikira berapa hari Ramadan tu tak apalah, jangan dikira berapa hari lagi nak raya. Perempuan dia dapat tak mesej orang? Kelakar, dia ingat dia buat kelakar tu. Dia masa yang hari pertama tu, hari kedua, pejam celik. Tak lama dah, lagi 29 hari nak raya dia kata. Tuan-tuan tahu tak? Saya kena sebut ni hari ni. Bunyi kelakar lah. Kan? Jadi saya mengucapkan selamat hari raya. Saya ajak semua orang buat hashtag jangan bunuh Ramadan. Boleh tak? Buat je. Letak kat status WhatsApp. Jangan bunuh Ramadan. Setiap tahun pesan benda yang sama. 15 Ramadan, MC kata dibenarkan untuk radio putarkan lagu raya. Radio lah. Jangan sebut Sumbakit. Syaban dah main dah lagu Black Dog Bone tu. Betul? Dia cakap lah. Tak payah dah sebut lah DJ Dave. Jadi kita sebut jangan bunuh sebab tajuk hari ni iaitu nikmat Ramadan. Okey. Tajuk ni sebenarnya saya rasa semua orang sedang menikmatinya, betul? Ada yang sesiapa sini merasa azab dengan Ramadan dia? Aduh, lapar. Azabnya ialah selalunya keluar balik kan ada nasi lauk ayam sat merah. Kan? Gulai ikan. Ini balik saja sekejap lagi lah. Cik Nizam kata ada. Ada apa mana ada tu ada. Lainlah kalau ada tatu sikit. Boleh lah kan. Tapi saya sebut tuan-tuan, orang sebut pasal nikmat. Semua orang sedang menikmatinya. Dan kalau boleh tajuk ni, bukan kalau boleh, suka hati saya lah kan. Saya yang ceramah kan. Tajuk ni, tuan-tuan, cuba rasai dulu nikmat Ramadan berbanding 1441 dulu. Betul? Sama je nama bulannya Ramadan, kena puasa. Ada je tarawih, betul? Ada, kita kumpulkan rungutan-rungutan. Kalau saya kena jemaah lelaki depan mata kan, ni tengah tak aman ni, kalau saya ulang sekali lagi. Ini semua bekas-bekas imam semua ni. Kan? Ini tau, bekas imam kan? Bekas-bekas imam ni. Tak ada yang lawan lah, kata orang. Ini belakang-belakang ni makmum-makmum yang merungut. Kenapa? Oi, tahun lepas saya tak tahan dah. Tahun lepas punya imam dia kata. Kenapa? Dia duduk pusing inna ata'ina keluar Allah je. Tak berani langsung baca Yasin. Yasin ni dia kata dia berani dekat buku je. Dekat sembahyang dia tinggal 2 ayat je. Kita ingat. Okey. Itu sebab saya kata untuk tajuk hari ni saya nak ajak semua orang mensyukuri nikmat Ramadan 1442 yang saya yakin tuan-tuan dia lebih baik lah daripada 1441 kalau nak dikenangkan. Saya tak tahan tuan-tuan. Tak tahan dari segi apa? Masa hujung Ramadan tu, sebab dia orang kata 3 je. 3 orang je. Puan tahu tak? 3 orang je kat surau masjid. Saya kata tak apalah. Turun jugalah. Turun jadi 4. Nak balik? Tak ada dah balik. Saya still kan. Lantak lah. Kan? Tunggu orang report. Tak ada orang nak report lah kalau 4 kan. Tapi turun lah. Kita bukan, surau tu bukannya kita ada jawatan apa. Tapi turun lantak. Nak juga. Tak tahan kan. Tapi diorang kata syukur. Terima kasih Ustaz turun. Apa? Tak ada imam. Kerja diorang pusing-pusing sama-sama diorang je. Kan? Saya turun bawah tu lega. 10 yang akhir tu memang dapat lah. Semayang kat surau. Tak ada semayang kat rumah kan. Orang tanya tuan-tuan, kita yang imam pun, imam lah kat rumah kan. Tapi tak tahan, nak turun bawah juga. Itu benda yang pertama lah. Nak ajak semua sama-sama bersyukur dengan nikmat Ramadan kali ini. Okey. Yang keduanya, bila sebut pasal nikmat Ramadan, kalau kita faham nikmat secara yang kita nak, memang itulah apa yang kita akan nampak, nak berseronok, happy, itulah mungkinnya kita ambil nikmat tu kan. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam ni, saya ambil kat sini kan, nikmat yang ditulis, ada satu tulisan ni, dia sebut nikmat pertama ialah dapat mengendalikan jiwa. Tulis. Saya tengok orang perempuan suka tulis. Tiap tahun perempuan suka tulis. Yang orang lelaki memang takkan tulis. Ada. Sorry. Wah, ada Cik Nizam. Sorry. Tapi kebanyakan lelaki memang taubat lah tak tulis. Kenapa? Macam biasa tuan, jawapan dia apa? Orang perempuan dia lemah sikit ingatan dia. Betul?
Jadi dia kena tulis. Macam orang lelaki dia akan kuat ingatan dia. Betul. Tapi bila keluar je pintu tu, apa pun dia tak ingat, tuan. Betul. Ni kena sebut sikit, tuan. Memang tak ingat. Melainkan apa yang kait dengan diri dia je. Orang perempuan dia orang tahu kan pasal bila tulis ni kan terharulah sikit ustaz-ustaz tu. Mengendali jiwa kenapa, tuan? Sebab dengan puasa ni, tuan, kita yalah, tuan bayangkan satu perbuatan yang kalau siapa buat takkan orang tak marah, iaitu makan, minum. Mencuri tu orang marah lah. Tapi makan, minum orang marah tak kalau kita buat? Orang tak marah. Tapi tuan cari macam mana agama boleh suruh tinggalkan satu benda yang orang tak marah dan kita boleh sepakat satu dunia, tuan. Betul tak? Ada tak agama yang macam tu? Ini nikmat pertama yang semua orang kena rasa syukur. Kita tak nak sebut lah bab kesihatan. Saya tahu tuan-tuan pun bisa dengar kot, kan? Tu pun ada orang lah, tuan-tuan mungkin akan dengar ada satu hadis yang lemah. Semua tersihat kan, kamu puasa kamu akan sihat. Tak payah, tuan. Tapi tak perlu. Sebab bagi saya lebih baik kita fokuskan pada benda yang lebih besar macam ni. Ya, sebab kita dengan sebab makan, minum ni, berhubungan dengan isteri disebut dalam ni, tu semuanya akan buatkan seorang tu dia akan lupa dengan nikmat. Betul. Tapi bila tak ada ni, tak ada makan, terus tuan-tuan akan terkenang kan, macam manalah orang yang tak boleh makan. Betul tak? Hikmah tuan-tuan sikit. Saya suka betul lah interaksi tengah hari ni, petang ni. Kalau puasa ni Allah Ta'ala buat malam, okey tak, tuan? Kan? Waktu Islam kesian sikit kat kita kan, buat puasa malam. Rasa tak? Kalau malam tu, tuan, kita tidur, tak rasa penat. Tapi dia buat siang, betul? Dia buat siang supaya orang merasa lapar tu. Walaupun tuan-tuan tengok, saya tak tahu tuan-tuan macam mana, okey tak? Macam 10 hari ni, saya tu terang cakap, tuan, macam tak lapar sangat, betul tak? Ada tak? Tak lapar sangat. Ya? Jangan cakap saya makan. Jangan cakap saya makan. Tak ada, tuan, memang tak lapar sangat kan. Mungkin sesuatu orang makin relax ke apa semua, tak tahulah. Ekor ke apa semua. Sebab kita nak merasalah macam mana orang susah tu tak makan. Jadi tu nikmat yang pertama lagi. Sebab semua orang patut sebut-sebutkanlah benda tu. Okey. Kedua, hati akan jadi sibuk memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingati Allah Ta'ala. Okey. Macam kita cakap tadi, bila kita ni tengah hari fikir nak makan kat mana, betul tak? Kadang-kadang benda yang paling besar sekali ialah supaya dapatkan solat berjemaah di surau dan dengar tazkirah kuliah, tak jadi pada bulan lain. Tapi bulan Ramadan, tengah hari macam ni ada terfikir tak? Nak pergi mana makan? Takkan nak main pusing kat sini je, betul tak? Nak juga pergi sana, order sana. Tu, tengah hari tu, fikir benda tu. Tapi Tuhan bagi kat kita, macam 30 hari yang wajib ni, tak fikir nak order tu. Kan dia dah fikir dah. Dia fikir pasal nak makan, nak beli bazar. Tuan-tuan, teruk tuan-tuan. Teruk tuan-tuan saya kata. Patut bulan macam ni, nak fikir makan tu nantilah. Rancangan tu okeylah rancang. Tapi dah mula fikir kan, nak makan apa, relax tuan-tuan tengah hari ni. Mana boleh isi dulu dengan makanan rohani ni dulu. Orang susun hari-hari ke tazkirah? Hari-hari. Senin sampai Khamis kot. Jumaat tak adalah kan, semain Jumaat. Maknanya tuan-tuan, inilah peluang. Bila kita sebut tadi yang mula, kita berjaya dengan sebab berlapar boleh kendalikan jiwa kita. Lepas tu yang kedua, hati akan sibuk untuk fikirkan hal-hal yang baik. Lah barang-barang tadi macam bab makan, itu saya ulang. Dia bukan benda salah pun. Tapi benda tu memang menyebabkan kita akan leka. Kan? Bila tak ada makan, baru boleh isi hati dengan benda-benda yang berkait dengan zikir. Zikir Allah Ta'ala sebagainya. Okey. Yang tiga, menahan diri dari kesenangan duniawi. Orang yang berkecukupan akan semakin tahu bahawa dirinya telah diberikan nikmat yang begitu banyak. Ini pun dia boleh sama macam yang pertama. Sebab dia sebut suruh banding dengan orang fakir miskin, anak yatim yang mungkin merasa lapar. Yang keempat, puasa mempersempit jalannya darah. Dulu saya ingat kecil-kecil, betul ke tidak ni kan?
setan tak ada ni. Tapi betul lah. Iza jaa Ramadan, bila sampai Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga, wa ghulqatil abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa sudifatis syayatin, dan syaitan dibelenggu. Okey, jadi kalau buat salah ni, salah siapa? Salah nafsu lah kita sebut hari ni. Tapi rupanya tu ada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Itu yang ada pandangan kata syaitan terbelenggu tu. Dengan sebab kita ni berpuasa, maka ruang perjalanan syaitan tu disebut sini syaitan mengalir ke tempat mengalirnya darah. Di puasa dapat menenangkan syaitan, bahkan tak boleh lah dia nak berikan was-was kepada kita. Puasa dapat menekan syahwat, rasa marah dan sebagainya. Okey, jadi tuan-tuan, kita sebut nikmat-nikmat macam ni yang sudah tentu di luar Ramadan tu susah nak dapat. Kalau tanya AJK masjid, orang akan kata, ustaz, nikmat Ramadan ni tengoklah surau masjid. Betul. Tuan-tuan macam mana, surau masjid penuh kan? Dengan penjarakan tu memang confirm lah penuh. Betul, confirm penuh. Kalau muslimat tu sampai kena ada jawatan amal lah, jaga trafik apa semua, memang diorang akan datang macam mana pun, walaupun hadnya berapa muslimat? 50 surau ke? Kalau masjid 100 kot, tak tahu 150 ke macam tu. Memang betul penuh kan. Dan saya kata setiap kali saya beri ceramah kan mana-mana, sekarang ni saya memang tarawih, tapi adalah tazkirah sikit-sikit tu, saya beritahu kat tu, semua orang suruh aminkan doa ni, ya Allah Tuanku, bagilah yang datang semua ni istiqamah sampai ujungnya. Kan, tuan-tuan pun kena aminkan juga untuk diri sendiri supaya dapat stay sampai ujung. Dan tahun ni memang mood dia begitu. Kalau dulu orang beralasan lah ujung-ujung tu orang dah tak ada, dia kata kenapa balik kampung, dia kata. Tapi tahun ni boleh tuan-tuan. Sorry tuan-tuan, paling jauh tuan-tuan boleh pergi Kuala Kubur tu pun kalau ada kampung situ. Tak ada situ, bawah sikit Sungai Pelik, rapat ke bawah, situ je. Okey, Sahabat Purnam, Sungai Besar, Sekincan, situ je. Lebih daripada tu tak ada tuan-tuan. Tu pun kita tengok 2,400, 2,300 kan. Tu kan tuan-tuan, memang kita kata nombor tu boleh ditulis, boleh diedit ke macam mana tuan-tuan, tapi peringatan tu baguslah. Bagi tahu kan, kita ni kadang sampai tahap orang kena buat macam tu. Kalau kita tulis 800 ni, menuntut semua nak keluar. Kalau saya jadi orang yang tulis tu kan, yang edit last sekali kan, saya tambah je kita 3,000. Betul? Kenapa? Contohlah kalau betul 800, 700 sikit kita, 3 nombor. Tuntut tak? Tuntut. Cik balik Terengganu. Kan? Plate TM kan? Bukan Terengganu bukan. Mesti punya nak balik. Tapi tak apa, tahan lah tuan-tuan. Sebab saya rasa inilah peluangnya supaya surau-surau masjid kita kat kota ni, kan, kat Shah Alam, Puchong mana ni, bandar-bandar yang ada surau yang tapi dia orang belum pangkat atuk lagi. Dia ada bandar-bandar tertentu ni yang kawasan tu jadi atuk dah. Bila dia jadi atuk, maknanya dia tak pergi mana-mana lah. Orang pergi tempat dia, ada kan. Bandar Pengira Putra apa semua, memang masjid tu akan penuh macam mana pun. Tapi kita punya tempat-tempat ni tuan, kita harap memang stay sampai ke hujung dia. Sebab kita faham nikmat Ramadan tu. Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan. Bila kita dah tahu semua barang-barang nikmat tadi kan, kita tahu kita boleh kendali jiwa kita boleh dapat isi. Kalau boleh tuan-tuan, jangan sia-siakan apa lagi yang berbaki ni. Kalau sebut 20 hari ni dengan disebut dalam ni, saya tengok dia akan banyak ulang lah. Supaya jaga segi kata-kata kan, kita punya adu domba kita, fitnah kita. Share lah benda-benda yang bermanfaat. Saya tengok ni ada orang tulis hari ni tuan dapat tak? Dia buat tweet lah, ciap-ciap yang orang panggil ciapan hari ni. Dia tulis siapa yang nak ambil semangat dalam Ramadan ni, dia mungkin ada tinggal lama sembahyang subuh kan. Jadi dia join dengan sembahyang tarawih tu, yang 20 rakaat tu, dia dah dapat 10 subuh dah. 10 pula. Betul? 20 rakaat. Macam mana saya kira ni? 2 rakaat, 2 rakaat. Betul lah, 10 subuh lah. Betul tak? 10 subuh berimam, tapi tak ada kunut lah.
Tak apalah. Sunat je kan. Faham kan? Dia letak tadi. Bila saya tengok dia letak dalam guru ustaz tu kan. Ni si Rahmat letak tadi ni. Tu dah okey tak? Macam okey betul tak? Sebab mungkin ada setengah pendapat yang kata siapa yang tak settle benda wajib tak boleh buat. Yalah, bila kita hutang dengan Allah Ta'ala, settlekan hutang dululah. Kan? Kita hutang dengan orang, lepas tu kita nak belanja dia makan. Mana patut utama? Hutang lah. Tapi pendapat ni saya rasa macam, saya tak tahu, orang tak pernah ajarkan benda macam tu kan. Tapi boleh buat lah. Maksudnya ada 10 subuh dia dah selamat dah. Dan mana pahala lagi besar? Tarawih dia ke atau subuh? Subuh dia lah. Walaupun kita kata kita tak nak ajar orang dengan bersenang lenang dengan benda ni. Lepas ni semua pakat tak sembahyang subuh. Kenapa? Nantilah kita settlekan 10 subuh dalam tarawih nanti. Teruk sangatlah faham macam tu. Ini kes dulu kot. Alah, masa selepas balik tu memang culas betul lah. Kan? Sekolah agama last kafar, sekolah rendah. Masuk sekolah menengah hilang. Bila dah hilang, kan, memang sembahyang subuh tu nasib kan. Kalau sekolah petang, sesi petang tak bangun subuh. Kalau sesi pagi tu tahan lagi boleh bangun. Makna subuh-subuh macam tu boleh diqadha. Jadi saya rasa kalau benda macam tu kalau di-share, okeylah sikit. Ni takkan ada lagi grup hantar gambar bukan-bukan lagi dalam WhatsApp. Betul? Saya cadang tuan-tuan, kita bukan sekadar mute tau. Tapi minta left kejap grup tu. Tuan-tuan sanggup tak sanggup ni? Tambah grup sekolah menengah, sebut direct je. Kolej dengan taman perumahan. Orang perempuan, sama. Korang tak dapat gambar bukan-bukan tu. Tapi sebab pasal orang tak tahu hala mana betul ke tidak. Ni saya sebut jugalah kan. Betul? Maknanya tuan-tuan, grup-grup WhatsApp tu kalau boleh live kejap, minta live kejap admin ya. Nak menjaga. Memang dia orang saya kata apa hantar lagi gambar macam ni kan. Kan Ramadan ni. Hormatlah kan. Lain-lain tu kan kata tak boleh hantar, bukan kata boleh hantar, tak boleh juga. Tapi apatah lagi bulan yang macam ni patutnya semua orang kejar benda yang Allah Ta'ala bagi amalan sunat sama macam wajib pula digandakan 70 kali ganda ataupun lebih. Allahu yudha'ifu liman yasha'. Ayat tu tuan-tuan kena selalu ulang-ulang sebut kat orang. Allahu yudha'ifu liman yasha'. Betul ya Allah Ta'ala sebut gandaan tu 10, 700. Tapi sambungan tu Allah yudha'ifu liman yasha' tu, Allah boleh bagi lebih lagi kalau dia nak bagi. Okey. Tu adalah hal semangat kita dalam buat ibadah tuan. Sebab ni bonus kan bulan Ramadan. Semua benda Allah Ta'ala bantu kita tuan. Dengan berlapar ni memang tak larat lah nak buat salah. Dengan berlapar dengan nak buat maksiat dalam bulan Ramadan. Kan? Malu kalau makan depan orang, malu. Betul? Jadi ambil peluang dalam bulan Ramadan ni. Okey, lagi. Selain daripada tuan-tuan, kalau betul nak rasai nikmat-nikmat ni, saya sebut di awal tadi lah, tuan-tuan kalau lewat tadi, saya tanya soalan. Tuan-tuan sedang merasai tak nikmatnya? Kan? Orang kata nikmat apa Ustaz? Lapar kan? Azab lah. Betul? Apa azab tu tak? Siapa yang rasa nikmat ni? Tu sebab kita kena sebut versi yang tadi. Kita jangan faham nikmat tu mesti versi yang kita nak. Tapi benda yang patut semua orang kena rasa. Siapa yang boleh rasa macam mana orang susah? Kan? Tak ada. Melainkan kena bagi chance kat kita. Rasa macam mana diorang tak makan, kita pun tak makan. Itu pun bukan tak makan macam diorang. Saya tengok ada orang lalu dalam iklan pasal Gaza ni. Diorang letak KPI diorang ialah tiada lagi yang mati sebab kelaparan. Rupanya gagal. Ada seorang yang mati kesejukan dengan lapar tepi jalan. Mungkinlah tuan-tuan rasa macam Ustaz tu biasalah iklan nak bagi power. Tak, saya rasa itu mati betul tu. Betul? Mati betul lah. Maknanya tuan-tuan mati sebab lapar. Kita mati sebab makan, betul tak? Kan? Betul mati sebab makan. Tengok kita makan apa tuan-tuan. Saya orang lain tuan, saya mengaku semalam pun tuan-tuan. Atas meja 10 lauk tuan-tuan. 10 tuan-tuan. Ayam 2 jenis. Sotong, kulit lembu pun ada tuan-tuan. Semalam je lah tuan, semalam saja. Kenapa entah ada seorang brother tu datang bawa makanan. Patutnya bulan Ramadan ni bukan fikir pasal. Tapi itu tak fikir benda tu, dia datang kan. Makan kan. Ni pun balik kan semua buffet kan. Ada siapa plan ke hari ni di Palma? Kan? Itu nikmat yang kita nak macam tu. Tapi kita nak versi nikmat yang agama ajar tuan.
Supaya dengan sebab tu tuan-tuan, kita akan rasa macam kita sebut tadi lah, ulang-ulang banyak kali ya. Lagi tuan-tuan, disebabkan nikmat tu dah ada, kalau boleh jangan sia-siakan. Tak share dengan orang benda-benda besar. Contoh tuan-tuan, kanlah Ramadan ni, Ustaz ni semalam pun saya habis imam tu, Ustaz tazkirah tu, dia cerita juga hadis yang sama. Kalau Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Tuan-tuan, hadis ni cari, saya sukalah pesan kat tuan-tuan, pasal kita main telefon, kita tahu nak letak status, betul tak? Ambil hadis ni, man qama ma'al imam, siapa yang berdiri bersama dengan imam. Maksudnya apa tu? Diri saja, semayanglah dengan imam. Hatta yansarif, sampai habis tuan-tuan. Yansarif tu bersurai, habislah. Dapat apa tuan-tuan? Kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya mengerjakan amalan ibadah sepanjang malam tu. Tuan-tuan dengar hadis ni, tuan-tuan tak rasa apa-apa ke? Soalannya tuan-tuan, pernah tuan-tuan kita buat qiyam sepanjang malam? Mana pernah tuan-tuan? Saya tak pernah tuan-tuan nak buat ibadah sepanjang malam. Kita tidur, bolehlah niat tidur sebagai ibadah, tapi ini dia panggil qiyam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat balik sahabat-sahabat Nabi ni, dia pernah cemburu kan, dengan ni cemburu yang dibenarkan ni. Hasad, orang panggil hasad. Cemburu yang dibenarkan kepada umat-umat terdahulu, yang diberi umur yang panjang umur dia, siang jihad, malam qiyamul lail. Okey. Jadi untuk umat Nabi Muhammad ni tak dapat nak panjang umur macam tu. Nabi Rasulullah ni 63 je, betul? Kita 60, 70, berapa orang je? Yang 100 ada, 100. Tuan-tuan, siapa ada? Ayah 100 ada. Yang nak kat 100 ada. Kan? Tuan-tuan tahu pula siapa dia. Tapi nak sebutkan tuan-tuan, kalau Lailatul Qadar kan, nanti ada tajuk Lailatul Qadar tu, Ustaz takkan cerita nanti. 83 tahun. Tahun lepas, ialah dia cara dia, malam tu kita ada ibadah, ada doa, wa mainaka afu tu Ustaz akan ajar nanti. Dapatlah 83 tu. Tapi kalau tuan-tuan gabung ke hadis ni kan, kalau kita buat gabungan, tuan-tuan follow imam sampai habis, 10 malam akhir tu, follow imam sampai habis. Sampai habis tu maksudnya sampai mana? Sampai witir lah. Kalau masjid buat witir lah. Sebab kalau saya cerita kat tuan-tuan, macam Tok Guna Aziz kan, Allahyarham, dia simpan witir dia. 10, dia buat 8 je, tarawih tu. Kan? Dia simpan 3 tu dekat malam nanti. Masjid tu sendiri buat. Okey, tapi kita ni, kita tengok sekarang semua orang buat sampai habis lah witir. Saya harap tuan-tuan depan mata saya ni, atau muslimat sekalian yang sedang semayang, bila kita belajar benda ni, kita tahu tau. Jangan sia-siakan. Ada orang lepas 8 dia pergi. Satu dia kata sebab dia malah dengar tazkirah, dia pergi keluar. Saya kata, yang ni saya tak kata apalah. Kan? Yang ada hal emergency tak apalah. Masa tu saya tengah tazkirah kan, diorang keluar kan, ramai-ramai. Saya sebut tu, laju-laju. Tuan-tuan ingat saya nak buat apa? Tak, saya tak nak bagi orang rugi dengan nikmat Ramadan ni. Kan? Kalau tuan-tuan ada tak rasa apa, yang keluar kan, tak ada rasa apa, saya sebut juga ayat kata, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Bagi peringatan supaya bermanfaat pada orang beriman, peringatan tu. Kalau tak rasa apa, ada problem dengan iman. Biarlah rasa macam kena tembak, tak apa. Betul? Bila kita terasa, kita tahu kita kena belajar. Kena repair balik. Supaya stay dengan imam. Nak dapatkan pahala qiyam al-lailah. Al-lailah tu satu malam tu terus. Tuan-tuan bayangkan 10 malam akhir tu, kita dapat, maknanya kita, kalau kena malam Lailatul Qadar, dikira membangunkan malam selama 83 tahun lebih. Tuan-tuan biasa dengar Ustaz-Ustaz sebut menyamai 1000 kan? Betul ke menyamai? Bukan. Dia khairun. Melebihi. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama. Maknanya kalau lebih baik, berapa tu kiraan dia ke Allah Ta'ala je. Okey, maknanya tak kurang daripada 1000 bulan. Kalau 83 tahun dapat tuan-tuan, qiyamul lailah. Apa lagi tuan-tuan? Kalau tahun lepas dapat 83 campur 83, 176 tuan-tuan. Tahun ni tak payah dah cover dah 170 tahun. Betul? Kan, ni biasalah orang buat gurau benda ni. Lah kan orang pergi Mekah. Yang saya cerita kat tuan-tuan dulu kan. Orang pergi Mekah ni, dia pasal dia semayang, ustaz-ustaz cerita kelebihan. Masjidil Haram berapa? 100,000 tahu kan?
Orang Masjid Nabawi 10,000. Dia kira. Sebab ustaz bawa 14 hari. Paling kurang pun 11 hari lah. 6-5 kan. 6-4 ke. Dia kira yang Madinah 4 hari. 4 kali 5, 20 waktu. Kali dengan 10,000. 20,000 betul? 20,000 lah. 20 waktu pula. 200,000. 20 waktu semayang tu. Lepas tu dia kira yang Mekah. Yang Mekah berapa hari? 6 hari kali 5 waktu. 30. 30 kali 100,000. 3 juta. Betul? 3 juta campur dengan tu. Oh, ustaz dia kata, balik Malaysia, haram pergi masjid. Kan? Kenapa? Dah cover. Tak luak lagi dia kata. Yang 3 juta gitu. Jadi, bukanlah cerita kadar tu macam tu. Tak, kan? Tapi kita pun tak tahu dosa kita ni banyak mana kan. Sebab kita tahu dengan barang sunat-sunat macam ni lah yang akan bantu kita. Okey, boleh tuan ya? Ataupun mungkin ada orang dia nak bagi alasan kan. Kesian kadang-kadang bila jawapan macam tu. Ustaz, saya nak buat di hujung malam nanti. Itu sebab saya simpan tu. Ataupun saya balik tu. Tuan-tuan, saya terangkan. Kesian. Kesian lah. Tuan-tuan bayangkan, boleh je dia buat satu benda. Contohnya, nak dapatkan habis dengan imam. Pertama, dia join dengan imam tu. 3 witir tu, dia boleh buat sembahyang sunat apa-apa dengan imam tu. Betul tak? 2 rakaat imam witir pertama tu, sembahyang lah sunat apa pun. Dia nak tarawih ke, dia nak niat taubat ke, boleh. Tak masalah. Satu tu, dia boleh bangun balik. Jadikan 2. Boleh? Boleh tak kita follow benda yang lain dengan imam? Boleh. Kan kita lewat datang semayang. Kita nak semayang isyak. Datang dengan imam tarawih. Boleh imam dengan isyak? Boleh. Kita isyak dengan imam tarawih. Boleh? Boleh. Tambah lagi 2. Boleh apa tak boleh pula? Kan? Tuan-tuan faham Clear Ini tak ada masalah. Jadi tadi tu dia dah dapat dah hatta yang sorif. Sampai habis. Okey. Ataupun cara kedua ialah dia follow je imam. Witir sekali dengan imam. Malam nanti tuan-tuan nak buat apa? Bangun je lah tahajud. 2 rakaat. Dan kalau Nabi SAW la witrana fil lail. Tak payah ada 2 witir dalam satu malam. Tak payah. Dah buat dah tadi. Malam ni tak payah dah. Okey tak? Okey tuan-tuan. Okey. Benda ni benda yang bukan tak ada dalam syarak. Ada tuan-tuan. Okey, senang tak? Janji dapat kutibalahu qiyamu lailah. Itu sebab kata bila sebut bab nikmat ni Allah macam-macam kan. Kita sembang nikmat ni mesti nak cerita bab sihat je kat orang. Boleh, tak ada masalah. Benda tu dia mengikut tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa yang sini, tuan-tuan ada tak pernah berniat kerana aku puasa ni kerana nak sihat? Ada tak? Tuan-tuan jaga-jaga tau niat macam tu. Macam Imam Ghazali dah disebut dalam Ihya Ulumuddin, orang yang pergi double niat ni. Double tu kenapa? Satu memang kerana, yang mana sebutlah, kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala disebut. Tapi dia ada juga berat dalam hati dia nak sebut sebab nak sihat. Sebab dia dengar orang cerita pasal puasa boleh merehatkan perut. Dia cerita pasal semayang, solat, dia cerita masa sujud tu, oksigen terisi, dia kata, jom kita semayang, dia kata. Nanti akan sihat. Boleh tuan pergi double niat macam tu? Tak boleh tuan. Patutnya, biarlah barang dunia tu mengikut je. Barang sihat tu mengikut je dengan sebab kita taat perintah Allah Ta'ala. Sebab kalau kita berat pada satu niat yang lain tu, maka kira kita dapat yang itulah. Okey kan? Ada ayat Quran dia. Kalau boleh bacakan ayat dia. Orang yang dia pergi double ni. Man kana yuridul hathal akhirah nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridul hathad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Okey, dia kejarkan akhirat tu. Kami tambah lagi nazid lahu fi harsih. Dan pada siapa menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi minha, dan kami berikan padanya sebahagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya satu bahagian pun di akhirat. Semua orang bisa dengar kan, kalau siapa ambil akhirat, dunia kan puluh. Okey, jadi barang-barang nikmat macam ni tuan-tuan yang kita kejarkan. Ketemu saya sambal sekali tengok. Man kana fil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atatu dunya wa hiya raghimah wa man kanat ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lah.
Orang siapa yang niatnya adalah untuk gapai akhirat, maka Allah akan bagi kecukupanlah hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang secara berat. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina pada. Siapa yang niatnya untuk gapai dunia, maka Allah akan jadikan dia tak pernah rasa cukup, tuan. Tiba-tiba tuan bayangkan dengan niat puasa tadi nak sihat, sekali tak sihat, tuan. Dah disalahkan siapa dalam cerita tu? Takkan nak salahkan Tuhan dalam cerita tu? Betul tak? Ya. Jadi itu sebab dalam hal nikmat Ramadan hari ini, usahakan tuan-tuan, barang-barang tadi kita memang dah menikmatinya pun. Lagi apa? Nikmat Ramadan satu lagi, repair tuan-tuan. Apa benda-benda yang mungkin silap dalam Ramadan ni, dia silap dia kan apa? Dia segi gitulah tuan-tuan. Kadang benda-benda yang kecil, kan? Saya rasa ramai ustaz sebut juga pasal apa? Kalau Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Itu pun nikmat juga tu. Betul? Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Kat mana keberkatan itu kan? Ada dua ulama sebut. Pertama pasal barang yang diambil itu. Tamar. Okey, tuan-tuan kita cari buka puasa aja, betul tak? Sahur cari tak? Rumah. Tamar. Tak cari. Sahur tak cari, betul tak? Padahal itu ada berkat dekat situ. Tak kisahlah ke rumah apa pun tuan. Tapi kita ambil pasal dia ada sebut dari segi gizi ke apa semua, tapi itu segi barang dia. Yang kedua dari segi masa dia. Yang rapat ke waktu subuh. Dan saya rasa tuan-tuan pun dah clear dah, tak ada dah istilah pukul 2 ke pukul 3 ke pukul 4. Kita tahu waktu berkat tu lagi hampir ke waktu subuh, tuan. Sebab yang paling besar sekali dia akan boleh kita dapat sembahyang subuh tu sendiri. Okey? Tapi kalau tuan-tuan, kalau boleh, kalau ada dengar lagi dialog kata, bolehlah tak sahur pun tak apa. Ataupun ada yang dia bangga dengan anak dia. Dia kata apa? Anak aku tak bangun sahur pun. Dia kata kuat dia orang. Siapa pernah dengar perkataan tu? Siapa pernah berasa bangga dengan benda tu? Tuan-tuan, tak boleh nak bangga. Bangga kalau bangun sahur boleh bangga. Bangga dengan sunnah lah. Okay? Bukan bangga dengan diri dia, tapi bangga dengan sunnah. Diri dia mengikuti sunnah tu. Tapi bangga dengan tak bangun sahur kuat, tak payah bangga, tuan-tuan. Betul? Bangga. Saya dengar Ustaz Wadi Anwar dalam dia punya orang buat tu kan, TikTok dia tu. Dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan jangan nak bangga sangat, dia kata dengan tak sahur ni. Dia kata, entah puasa ke tidak. Dia nak fitnah ke dia kata? Tak. Saya kata saya tahulah, saya cikgu sekolah. Saya tak nak cakap kata tuan-tuan hal sekolah rendah, tuan. Saya tak suruh pun. Sebab Nabi suruh muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'an sinin. Betul? Suruhlah anak kamu berpuasa 7 tahun, betul? Jangan ganggu saja saya sebut tu. Berapa tahun dah saya buat tazkirah modal sama ni. Nabi suruh puasa ke 7 tahun? Nabi suruh apa? Solat. Itu sebab ada orang dia buat syaratkan anak dia tak boleh puasa selagi tak solat. Tuan-tuan nak marah ke orang macam ni? Dia nak didik anak dia solat, berhatilah. Sebab logiknya orang solat puasa tak? Orang solat puasa, tuan-tuan. Siapa dia yang solat tak puasa? Pelik. Tuan-tuan cari sikit kat saya. Siapa solat tak puasa? Pelik. Pelik, tuan-tuan. Tapi orang puasa dia tak solat? Berlambak, tuan-tuan. Okey? Orang tanya lagi dalam ini, mesej hukum, Ustaz hukum, Ustaz. Orang puasa tak sembahyang. Jangan sebutlah kata. Banyak sangat orang sebut inna awwala ma yuhasibun nasu bi yaumal qiyamah min amalihim as-solah. Benda pertama yang Allah cek hari kiamat ialah solat. Solat tu pun kalau ada orang buat, boleh campak balik kat muka macam kain buruk. Bisa dengar tak ni? Apatah lagi kalau tak solat, tuan-tuan. Kan? Kalau tak solat, apatah lagi. Jadi, isu dia tadi pasal, apa tadi saya sebut? Suruh anak sekolah menengah tadi. Bukan anak sekolah rendah, sekolah menengah dia kata. Ada tak puasa? Tuan-tuan pernah tengok tak? Budak sekolah menengah tak puasa. Pernah tak? Tak pernah Yang plastik hitam ke? Dia sekarang ni tak ada plastik hitam dah. Sekarang ni kotak pink kan. Kotak pink yang kotak hijau. Faham tak faham? Faham kan? Tak tahu sampai depan rumah je. Benda-benda macam ni tak apalah. Kenapa dia bagi peringatan kan? Order tak ada orang tu dia buat video. Sampai-sampai Mr. Wong ada mana? Depan rumah. Tengok muka. Muka Melayu. Takkan Mr. Wong dia kata. Okey Mr. Wong kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab salam tuan-tuan. Mr. Wong jawab salam tu. Tak puasa tuan.
Tuan tengok video tu pasal gelak tuan. Kan? Itu baik. Tuan ada orang tak puasa ke? Orang besar? Ada tuan. Saya ingatkan tak ada kan. Saya pernah tengok depan mata tuan. Saya tak tegur tak tahu macam mana budak lah sekolah menengah tuan. Tunduk bawah tu dia ambil air dia minum tuan. Itu belum lagi yang gerai buka separuh tu. Yang ada kaki-kaki kat dalam tu. Kan? Kalau tak puasa ada kan. Sebab kita kata jangan nak banggalah kalau kata ada anak-anak sekolah menengah ni yang dia tak sahur tapi dia boleh tahan kuat. Entah-entah tak puasa tuan. Kan? Jadi benda-benda macam tu kan usahakanlah sama-sama. Saya rasa benda-benda kecil sangat tapi kena baiki supaya hari ni semua orang merasalah apa yang disebut sebagai nikmat Ramadan. Okey. Kita nak habis berapa ni? Pasal macam lama pula tuan-tuan ni. 1.45 kan habis kan? Ada soalan apa-apa tuan? Jarang buka soalan kan orang tak habis tanya cerita tu tak? Ada tuan? Kau tanya pasal yang tarawih tadi, witir tadi. Kalau tak ada, tak apa. Maksudnya tuan-tuan tahu dah. Stay sampai habis tuan-tuan. Dapatlah qiyamul lailah tadi. Semua tempat saya ceramah yang saya sempatlah jumpa orang cakap ke, cakap ni. Hukum dia. Okay, dari segi kerja semua orang tahu kan. Dia siapa-siapa mana sama hukum kan. Untuk semua urusan. Kalau tuan-tuan buat kerja tu halal dari segi syarak, tuan-tuan berhak dapat gaji tu. Okey. Cuma isunya tuan-tuan, bila benda yang selepas daripada tu. Okey, tuan-tuan nak bagi sedekah. Okey, tuan-tuan bagi sedekah kat budak ni. Lepas bagi, rupanya budak tu dia guna duit tu pergi main game. Apa saya zaman dulu Syekh kata apa, kamu bagi dapat pahala, tapi lepas kamu dah tahu kamu bagi juga tak ada dah. Boleh tak? Mr. Wong tadi lah. Dah tahu jangan tengok alamat ni alamat hari tu ni tak ada dah. Cakap kat dia tulis hantar note puasa lah cik kata. Tapi kita pun tak boleh sangka kat dia kan, benda-benda macam ni kan tak boleh sangka. Cuma yang video tu memang kelakar lah dia buat tu, memang orang tu lah yang makan. Tapi yang lain ni kita tak boleh sangka. Kalau ya dalam rumah ada orang perempuan yang tak puasa, ada anak-anak kan yang tak masak, tapi kerja halal. Cuma kalau kita dah tahu satu benda tu, kita buat juga tak boleh. Macam kita pergilah rumah kawan orang belanja, kita biasa kan, ni muamalah ni, kita bincang muamalah ni kan. Kita dah kita memang tak tahu sumber dia mana, tapi kita yakinlah yang dia ni ada je kerja dia kita buat kan. Jadi kita boleh makan, tak ada masalah. Tapi kalau dia buat pengumuman, okey hari ni nak beritahu kita punya kenduri ni hasil menang loteri. Okey, tuan-tuan nak buat apa? Kalau saya normal dia korek balik. Kan muntahkan balik. Tapi tuan-tuan benda macam tu berlaku selepas tu tak apa. Tapi lepas ni kalau cakap lagi kawan dia, kau main lepas ni, aku tak datang dah rumah kau. Kau nak ajak kau semua makan, aku tak datang dah. Walaupun aku tahu kau ada kerja yang lain, tapi aku tak datang dah. Pasal jadi hari tu. Lu nampak tak? Dia dakwah bagi pengajaran. Dia jangan biarkan dari segi hukum je. Macam kes tadi lah, semayang tak puasa. Puasa tak semayang. Tuan-tuan nak saya jawab ke orang tu, tak payahlah puasa. Dah tentu neraka dah. Nak jawab macam tu tuan-tuan. Itu bukan bahasa dakwah, bahasa da'i. Jawapan hukum seorang qadi mufti je. Dia kena sebut benda tu. Supaya orang tak main-main dengan hukum. Dia kata, boleh jadi sia-sia. Sebab benda pertama Allah cek ialah solat. Okey. Tapi untuk bahasa tuan-tuan, kita kawan-kawan dah, kau ni bagus dah tengok puasa kan. Tapi jangan lupa semayang. Jom ikut aku. Nampak tak? Katakan macam tu. Jangan sambung dengan neraka kan. Senang tu neraka ni kan. Kena ajak kan? Kena ajak. Kalau tidak, kata, aku kesian kat kau ni. Sebab kau dah puasa. Berpenat, berlapar apa semua. Kan? Kalau puasa ni, Nabi dia sebut, dia kata, kalau siapa yang tak malam yadak qaula zur kan. Kau tak boleh tinggal kataan-kataan kau tu. Apa yang dapat lapar dahaga lah. Kau, ini tinggal kataan tau. Bukan semayang tau. Tinggal perkataan je. Kataan-kataan yang tak baik kan. Sebut juga bulan Ramadan kan. Apatah lagi yang jangan sebut kataan tak baik tu kita sebut macam nipu apa semua tu.
kata-kata suami isteri pun, rafas ni panggil, rafas. Rafas ni ialah untuk naikkan syahwat, kait dengan syahwat lah. Cakap perkataan tu halal tak suami isteri? Halal. Tapi bulan Ramadan siang tak sebut. Kalau benda macam tu pun disuruh tinggal, apatah lagi benda besar yang kait dengan semayang. Okey dan ya. Cukup. Lagi tak? Cukup tu. Boleh tu ya. Sama kita habiskan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minas sha'imina wal qa'imina fi ramadana imanan wa ihtisaba. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih farah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.